Terlebih dahulu saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji Jamaluddin dan semua jawatankuasa masjid kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Untuk kita orang kata apa, bersama-sama dalam satu majlis yang dirahmati Allah SWT. Saya mengucapkan sabaslah kepada Masjid Al-Muttaqin. Bila saya melihat kad jemputan itu, saya tengok dulu apa moto dia, apa visi. Bila saya terbaca, orang kata sekarang ni bukan moto apa, orang muda kata tagline dia, masjidkan keluarga, keluargakan masjid. Itu pertama saya nak tanya Tuan Haji tadi, tapi Tuan Haji dah sebut dah tadi. Saya dah faham dah apa moto tagline. Jadi alhamdulillah, saya rasa di antara masjid-masjid di dalam Karyah di Kinta ni, masjid yang mempunyai satu program yang terbaik adalah Masjid Al-Muttaqin. Dan masjid-masjid yang di Kinta ni selalunya masjid-masjid yang memang dilihat, dipandang untuk melihat bagaimana program-program yang dijalankan untuk masyarakat dan juga karya-karya masjid. Cuma pada pagi ini apabila saya sampai, saya ingin melihat golongan-golongan muda. Ada tak golongan muda yang ada bersama dengan kita? Kan? Tapi bila saya masuk, sama juga. Masjid saya, di taman saya, masjid di tempat-tempat lain, kita lah. Saya pun bukannya muda lagi. Lagi 5 tahun saya beritahu dengan Tuan Haji tadi nak pencen. Sebab apa? Tuan Haji ni adalah sifu saya. Dia sebut saya dapat PhD itu sebenarnya itu dunia tu. Dia ada saham. Tuan Haji pun ada saham di situ. Sebab apabila di Jabatan Pendidikan dulu, motivasi selalu diberi oleh Tuan Haji. Datuk juga adalah sifu juga sebab dia bekas pegawai daerah. Jadi kita nak masyarakat ni menjadikan pemimpin itu adalah sebagai teladan untuk kita mencapai apa-apa matlamat yang kita nak dalam keluarga dan diri kita sendiri. Jadi kita tahu, tuan-tuan Datuk Datin, tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita tahu sahaban tahun pasti masjid akan mengadakan mesyuarat agung tahunan. Sama ada pemilihan ataupun tidak. Dan seringkali jugalah kita diingatkan atau kita mengingatkan kembalilah betapa pentingnya institusi masjid sebagai tempat kita beribadah, tempat kita belajar dan tuan-tuan guru mengajar, kita menimba ilmu. Dan masjid jugalah lambang keagungan Islam kerana merupakan institusi yang pertama yang telah didirikan oleh Rasulullah SAW apabila baginda berhijrah ke Madinah. Kan? Kita dah tahu dah semua itu yang war-warkan ataupun di setiap pengajian kita dimaklumkan sebegitu. Malah lebih daripada itu, kita juga sudah maklum tentang fungsi masjid yang Tuan Haji pun ada sebutkan tadi. Merupakan pusat penyebaran sinar Islam dan juga pusat pentadbiran awam dan pusat umat Islam menjadikan institusi keluarga supaya lebih bermanfaat. Kalau kita tengok sirah perjuangan Rasulullah SAW telah membuktikan betapa pentingnya fungsi masjid kepada perkembangan syiar Islam sehingga menjadi asas kepada pembinaan sebuah negara Islam yang berdaulat di Madinah Al-Munawwarah. Pada ketika itu, masjid bukan sekadar tempat beribadah, malah sebagai pusat kegiatan keilmuan, menjadi rujukan utama berkaitan dengan hal ehwal agama dan menghimpun para alim ulama dan menyampaikan ajaran Islam. Jadi Datuk-Datuk Datin, tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama meningkatkan peranan kita menjadikan institusi masjid berfungsi sebagai ejen sosial dalam masyarakat Karyah kita. Di sini dengan mengambil contoh kepada kejayaan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Kita semua mengetahui semua masjid ada perancangan dalam peranan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dengan kelas kuliah pertama sekali apabila dapat buku ni, apabila saya dipanggil untuk bersama-sama dengan mana-mana masjid, saya akan tengok dulu aktiviti. Tapi apabila saya tengok aktiviti buku kuning tadi, alhamdulillah banyak perancangan yang telah dibuat, banyak perancangan yang disusun oleh jawatankuasa masjid. Jadi kita doakanlah apa-apa program yang tahun 2023 yang telah dirancang oleh tuan pengurusi, jawatankuasa semua boleh dimanfaatkan, boleh gunakan oleh Karyah di sini untuk mendapatkan ataupun mencapai matlamat moto masjidkan keluarga, keluargakan masjid yang disebut oleh
yang Tuan Haji Jamaluddin tadi, mungkinlah kita boleh orang kata apa, dalam perancangan-perancangan yang telah kita buat, kita melihat semula perancangan dah baik dengan apa perancangan melibatkan semua masyarakat Kariah yang ada di sini. Saya sebenarnya segan dengan ayahanda-ayahanda di sini sebab kita tahu kalau orang kata sebut Masjid Al-Muttaqin Meru ni merupakan masjid yang orang kata tempat pegawai kerajaan ataupun pesara-pesara kerajaan yang tinggal di sini. Nak pentingkan masjid saya di Kampung Kenayat. Saya orang Kenayat, Gerik. Memang malu kita. Di kampung dah tak ada orang lagi dah nak masjid. Bukan kata tak ada. Tinggal orang kata kategori-kategori yang tinggal di kampung. Orang sudah berhijrah ke bandar. Semua sekarang ni bandar dah menjadi masjid di bandar lebih ceria, lebih meriah dengan amal ibadat. Kita tak kata kampung tidak, orang kata ketinggalan. Cuma generasi yang tinggal di kampung telah berhijrah. Cuma yang ada adalah golongan-golongan yang ibu bapa kita yang dah mungkin seusia dengan tuan-tuan, ibu bapa yang anak-anaknya telah berhijrah. Jadi dalam kita merangka program ataupun aktiviti di masjid, alhamdulillah dah ada, dah betul. Cuma pada saya, kita cuba pula melihat membuat penilaian dengan program-program yang kita telah buat, bagaimana pencapaian dia. Memang betul kita dah susun setiap tahun, kita ada bajet, kita ada sumbangan daripada mana-mana yang memberi sumbangan di kalangan Kariah ataupun orang lain, kita rangka aktiviti. Saya rasa sudah tiba masanya kita menilai pula aktiviti yang kita buat. Kalau kita lihat peranan masjid dah banyak program yang dibuat, kita tengok apa yang kita boleh buat penambahan di dalam program-program kita. Saya sebut bukan kenapa tuan-tuan. Saya berada di institusi penghulu ni, dapat melihat orang kata berbagai-bagai kes, berbagai-bagai bentuk masyarakat yang timbul di dalam masyarakat kita. Contohnya, gejala-gejala sosial makin bertambah, keciciran pelajaran pun masih ada, keselamatan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama, kita yang ada di masjid ni, tuan-tuan, kita dah rasa kita dah memang dah dekat, dah boleh orang kata apa mencapai slogan yang disebutkan tadi itu. Cuma kita ubah sikit, kita tengok mana lagi keluarga kita, Kariah kita yang tak datang ke masjid. Kita cuba dekati mereka balik. Program yang ada, mungkin yang tuan-tuan, anak tuan-tuan yang selalu hadir. Tetapi yang tidak hadir, kita cuba cari macam mana kita nak ramaikan diorang atau datangkan keluarga tersebut ke masjid. Saya sebut bukan kenapa tuan-tuan. Dalam daerah kita sendiri pun ada lagi kes-kes yang orang kata apa, yang tidak datang ke masjid. Bila tidak ada ilmu untuk membina diri, masyarakat kita ni dia akan pentingkan diri, kan? Dia tidak bersama dengan, saya tak kata di Meru ni mungkin capaian yang telah dibuat oleh masjid telah mencapai satu tahap yang baik, tetapi masjid-masjid lain di Kinta ni tuan-tuan, ada masjid-masjid yang memang bagus perancangan, tetapi kita melihat masyarakat masih ada lagi yang kes-kes yang saya sebut tadi. Saya boleh sebut share 2-3 kes lah. Ada lagi keciciran pelajaran yang mana dia orang tak pergi ke sekolah, ada lagi, tapi mungkin bukan di Meru. Kalau ada di Meru, kita cuba tangani. Ada lagi di kawasan saya di Manjur itu yang tidak pergi ke sekolah. Ibu bapanya lebih pentingkan untuk mencari pendapatan, tetapi anak dibiarkan. Jadi kita tengok kes-kes seperti itu. Supaya apa? Masyarakat ni kita katakan tadi, kita untuk keluargakan masjid, kita bukan keluarga kita saja, keluarga jiran-jiran kita dan keluarga masyarakat di Kariah kita. Kenapa? Apabila Allah SWT nak memberi sesuatu, orang kata peranan ataupun memberi tanggungjawab kepada kita, kita bukan melihat Kariah yang datang ke masjid sahaja, Kariah yang di luar kita kena lihat. Tuan-tuan,
Dalam 2-3 minggu yang lepas saya ada satu kes, ini bukan kata saya nak buat cerita, tetapi kes sebenar kes. Apabila ada lagi kes yang meninggal keluarga. Meninggal keluarga maksudnya dia tidak mementingkan keluarga ibu bapa. Kita mungkin anak-anak kita sentiasa balik ke rumah, tengok muka kita, dan setiap bulan mungkin tak mampu balik dia akan call. Tetapi tuan-tuan, minggu lepas ada satu kes, OCS balai ni call saya. Dia kata, "Mulu, ada satu kes ni. Ibu umur 64 tahun, dia ada stroke sikit, anak saudaranya hantar ke balai polis. Kita nak buat macam mana ni?" Saya tanya dia ada anak tak? Anak ada 3 orang. Anak dia ada berdekatan dengan balai polis tu, tetapi anak ni duduk di kampung lain, ibunya duduk di kampung lain. Yang jaga dia anak saudara. 3 anak ni tak jaga dia. Dia biarkan anak saudara dia jaga. Tapi itu ibu, bukan ibu saudara. Tapi bila anak yang 3 orang ni tak menjaga mak, sedangkan dia ada di kawasan rumah mak dia, polis tu kata apa, kita nak buat macam mana? Saya kata call lah anak dia sebab dia dekat dengan balai polis. Bila polis call dia, dia tutup lampu, dia tak jawab. Polis pergi ke rumah, dia telefon balai lain, dia kata polis menceroboh. Tuan-tuan bayangkanlah, ibu, kita tahu surga kita di bawah telapak kaki ibu. Ibu ni, ibu-ibu yang di belakang, kita melihat bagaimana kita setelah kita tinggal berusia sini, anak meninggalkan kita, buang kita sebegitu sekali, tinggal di balai polis. Saya kata, bila dia telefon JKM, dia kata besok baru boleh ambil. Polis nak ada macam mana? Anak ibu tu umur 64 dah tak sihat, boleh buang begitu saja. Dan saya berbincang dengan polis, kita panggil hospital, ambil lah. Bayangkanlah, anak ada di sekitar ibu, boleh tinggal begitu saja. Saya malam tu saya menangis. Saya sedih sebenarnya. Sebab apa? Kita dah belajar agama dah banyak, masjid dah banyak buat program-program, tetapi kesejaran kepada masyarakat masih ada lagi yang tinggal. Itu yang saya katakan tadi, kita yang memang berada di masjid, alhamdulillah Allah dah pilih kita, tetapi masih ada masyarakat yang meninggalkan ibu bapa. Jadi kita kena melihat bukan diri kita saja. Kita kena melihat saudara-saudara, jiran-jiran kita. Mungkin tak berlaku di Taman Meru, tetapi mungkin berlaku juga satu hari nanti. Bayangkanlah anak ibu-ibu, bapa, kita dah mendidik anak dengan begitu baik, beri dia pelajaran, tetapi dia tinggalkan kita. Macam mana perasaan kita ketika itu? Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, tuan-tuan, saya tidak berceritalah pasal institusi masjid. Sebab apa? Ustaz-ustaz dah cerita banyak. Kata Tuan Haji Basirun, kita cerita tentang masyarakat pula. Kalau cerita pasal agama, dah panggil PTA kan. Kita cerita bagaimana kita nak ubah kita punya peranan. Satu lagi kes, tuan-tuan, kita dalam mesyuarat jawatankuasa Baitul Mal dipengerusikan oleh OBJ bersama dengan pegawai daerah. Penghulu-penghulu adalah jawatankuasa bersamalah. Setiap 5 bulan kita ada bermesyuarat untuk memilih ataupun mengesahkan penerima-penerima bantuan Baitul Mal. Memang banyak orang yang memohon, di Ipoh pun banyak. Tapi kes kita tengok sebab bantuan adalah bantuan untuk asnaf, kita kena pilih betul-betul. Ada satu kes yang boleh saya kongsi, kesnya banyaklah. Ada satu kes apabila kita tengok dia memohon bantuan sewa rumah di Ipoh. Kita dah bawa, tetapi kita tengok anak dia ada 5 orang. Semua 5 orang. Datuk OBJ kata, kenapa anak 5? Anak ibu dia mohon untuk sewa Baitul Mal. Kita tak luluskan dulu, pergi semak. Dia OBJ kata, penghulu pergi semak dulu dengan ni. Saya pergi sendiri. Apabila saya pergi, tuan-tuan, dia duduk di rumah. Memang di rumah yang disewakan oleh keluarga dia. Saya tanya, ada anak tak? Ada. Anak dia sebenarnya ada berdekatan juga. Saya panggil anak tu, saya tanya betul-betul lah, Kak, kenapa Kak mohon untuk mak ni bantuan Baitul Mal? Dia menangis dulu. Sudah, saya kata. Apabila kita tanya orang menangis, kita pun nak menangis. Tapi tak apalah. Sesudah dia menangis, dia kata beginilah, penghulu, sebenarnya saya memang ada 5 beradik. Anak semua tak nak jaga mak. Berikan kepada saya yang perempuan. Saya nak jaga, tetapi
suami saya tak nak. Sebab apa? Dia kata, kenapa saya nak jaga? Kita nak jaga. Sedangkan you ada anak, abang, adik lelaki. So anak dengan mak duduk yang lagi 4 ada di KL, tak nak jaga mak juga. Suruh anak perempuan jaga. Anak perempuan nak jaga, tetapi suami dia tak nak jaga. Sebab apa? Dia masih ada anak lelaki, anak perempuan yang lain kan. Jadi dia yang perempuan tadi letakkan anaknya di rumah sewa, mohon Baitul-Mal. Itulah cerita dia. Tapi kita kena fikir begini, kenapa anak sanggup biarkan mak dia letak di rumah sewa, mohon Baitul-Mal. Kalau dia orang tak nak sangat jaga mak ni, keluarkanlah 100 orang, bayarlah rumah sewa tu. Kalau dah tak nak sangat kan. Itulah tuan-tuan, kita rasa kita memanglah dengan keluarga kita dah selesa, tetapi kita kena memikirkan jiran-jiran kita juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sedihlah kita dah dengan masjid dah macam-macam buat. Kesedaran masih ada lagi jiran-jiran kita, karya kita yang keluarganya dia tak nak jaga. Itu juga peranan masjid sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kita nilaikan balik, kita tengok macam mana kita boleh cuba menangani masalah-masalah ini. Dari segi pengajian agama dah bagus dah. Kita ada ustaz-ustaz yang bagus, kita ada ilmu-ilmu yang disampaikan. Sahaban tahun kita melihat perancangan yang dibuat. Cuma tuan-tuan dan puan, mulai hari ini kita cuba menilai balik supaya kes-kes yang saya sebutkan tadi menjadi panduan kepada kita, supaya kita dapat, orang kata apa, saham jugalah menolong jiran kita yang ada masalah-masalah sebegini. Sebab apa? Kita tak pasti, mungkin satu hari kita pun diperlakukan sebegitu. Kita doalah supaya benda-benda ini tidak terjadi kepada kita. Benda memang terjadi, tetapi kita minta Allah SWT lindungi kita dan anak-anak kita menghormati kita dan mendoakan kita. Sebab anaklah, apabila kita tak ada lagi di dunia ni, anaklah yang akan mendoakan kita. Apabila anak yang saya sebutkan tadi meninggalkan sebegitu saja mak bapak, kita sedihlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Datin, kita tahu cabaran untuk masjid ni ialah untuk meramaikan para belia kan. Memang cabaranlah kita. Kita tengoklah hari ni memanglah ada, tapi yang lain tu macam mana. Jadi saya mungkin selepas ni Tuan Pengerusi, Datuk dan sebagainya, dengan pengalaman yang ada, kita cuba, insyaAllah selagi saya ada di Kinta ni, kita cuba rangka program bersama-sama. Gunakanlah institusi masyarakat yang ada. Dengan penghulu, saya lihat di Masjid Mutakin ada dewan, ada arena pun dekat depan tu kan. Kita cuba merangka balik program yang dibuat dalam masjid untuk orang kata apa, ilmu kafah atau mufarri'in dah bagus. Kita cuba dengan masyarakat buat selepas ni. Mungkin kita boleh merangka satu program untuk masyarakat. Kita cuba dengan belia. Kita tahun 2003 ni kita cuba ramaikan para belia di Masjid Al-Mutakin ni. Sebab apa tuan-tuan? Di peringkat Pejabat Penghulu kita telah melangkah dan bergerak dengan agensi-agensi lain. Kalau tuan-tuan lihat, ada program-program dengan Perkeso, Pasak, step di negeri, kita mewar-warkan anak-anak yang tidak ada pekerjaan supaya mereka diberi kesedaran untuk bekerja. Jadi jadikanlah isu masjid ini juga sebagai tempat untuk diorang datang ke masjid untuk dekatkan, supaya orang kata apa, moto tadi masjidkan keluarga, keluarga ke masjid tu bermula dengan kita membuat program bersama-sama. Mungkin selepas ni kita boleh adakan program bersama dengan Pejabat Penghulu. Kita adakan program di sini, di Masjid Al-Mutakin ni. Kita cuba buat. Jadi saya rasa itu juga adalah peranan Pejabat Penghulu dengan masjid. Sama saja, kita nak memasyarakatkan masjid, supaya masjid tu bukan saja golongan yang orang kata golongan yang berusia baru nak datang masjid. Jadi kita cuba golongan yang belia, kita bawa mereka ke masjid supaya kes yang saya sebutkan tadi tidak berlaku pada diri kita dan keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Datin, sebenarnya kalau difikirkan di bawah Pejabat Penghulu sendiri, kita ada banyak program yang boleh kita bekerjasama. Contohnya, masjid boleh cuba membantu untuk masyarakat yang ditimpa musibah. Saya tak pernah terima lagi daripada masjid lagi.
yang daripada rukun tetangga, daripada lain ada rumah terbakar contoh. Diorang terus pergi kepada pejabat penghulu, ada Datuk lebih tahulah bekas pegawai daerah. Kita ada bantuan ihsan. Kita cuba, mungkin masjid dah bagi, tetapi di peringkat pejabat penghulu pegawai daerah dia ada bantuan ihsan yang boleh kita salurkan kepada mereka. Kemudian bantuan bencana yang mana mungkin ribut dan sebagainya, ada juga di pejabat daerah yang kita boleh sama-sama membantu mereka. Kemudian tuan-tuan mungkin di kalangan orang yang mungkin dah terpilih oleh Allah SWT, mungkin jiran-jiran kita yang lain yang meninggal, kita ada kerajaan negeri ada takaful tabaruk. Dia ada umur 60 tahun meninggal, kerajaan negeri bagi 500 untuk takaful tabaruk. Tidak mengira siapa, asalkan dia anak negeri Perak, dia meninggal saja, mohon dengan pejabat penghulu isi barang akan diberi 500. Itu bagi masyarakat yang tak mampu, tapi dia tidak menilai orang kata kepada sesiapa. Anak negeri Perak apabila meninggal, dia ada 12 kategori, tetapi apabila usia 60 automatik dia dapat. Pergi pejabat penghulu isi barang, insya-Allah kita uruskan. Dan di antara kategori lain yang meninggal bawah 60, dia pesara kerajaan, dia penerima Baitulmal, dia penerima JKM pun layak menerima takaful tabaruk. Mungkin maklumat ini tidak sampai kepada tuan-tuan dan puan. Mungkin selepas ini kita apabila ada hubungan dengan isi penghulu, kita cuba jalinkan hubungan untuk memajukan ataupun membantu masyarakat dari segi sosial tadi yang tuan disebut tadi kan. Tidak semata-mata kita dengan fardu ain sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau difikirkan tahun ini adalah tahun 2023, kita dah lepas daripada COVID alhamdulillah, dan kita pun akan bermula semula dengan bulan Ramadan ini. Kita doakanlah supaya bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik bersama-sama dengan keluarga kita dan jiran-jiran kita. Jadi tuan-tuan, sebenarnya pada kitalah yang akan menjaga karyah kita. Marilah kita jadikan falsafah masjid bertujuan untuk mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia sesama manusia dan juga dengan persekitaran. Mengajak manusia kepada ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan, meninggikan syiar Islam dan menghapuskan kesyirikan. Mengamalkan mengamankan manusia dari ketakutan dan mengamankan masyarakat daripada persengketaan, menyatukan perbezaan dan mempertautkan ummah yang berpecah. Jadi tuan-tuan dan puan, Datuk, Datin, saya sekali lagi lah mengucapkan terima kasih kerana diberi kesempatan untuk saya berceloteh bersama-sama, berkongsi idea dan eratkan hubungan kita, dan pintu pejabat penghulu Ipoh tu terbuka. Kalau tuan-tuan bila-bila masa boleh pergi, tak payah nak ada temu janji, terus saja pergi. Ada masalah pergi. Kalau saya tak ada penghulu seorang lagi. Kita sama-sama selesaikan masalah masyarakat. Jadi tuan-tuan, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengerusi, Bahagia Datuk, semua tuan-tuan Jawatankuasa Masjid dan tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk kita berkenal-kenalan, dan bukanlah ini kali pertama dan kali terakhir, insya-Allah. Jadi akhir sekali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dan bersama-sama dengan tuan-tuan, marilah kita merasmikan Mesyuarat Agung Masjid Al-Muttaqin Taman Meru Ipoh kali ke-8 tahun 2023. Semoga diberkati Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas ucapan dan perasmian Mesyuarat Agung Masjid Al-Muttaqin Taman Meru yang ke-8 oleh Yang Berbahagia Dr. Sani bin Kamarudin. Semoga ucapan dan peringatan
memberi panduan dan semangat kepada JJK dan jemaah Masjid Al-Mutakin Taman Miru untuk mengimarahkan masjid yang berbahagia ini, insya-Allah. Dan juga Majlis mengucapkan terima kasih atas perasmian Mesyuarat Agung pada Mesyuarat Agung Masjid Al-Mutakin Taman Miru kali ke-8. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebagai tanda dan terima kasih dan juga penghargaan yang tidak terhingga, Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, Pengerusi Masjid Al-Mutakin Taman Miru, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berharga Tuan Penghulu. Silakan. Ada gambar tak? Okey. Pihak majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, Pengerusi Masjid Al-Mutakin Taman Miru, yang telah menyampaikan cenderamata dan terima kasih. Hadirin yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya persembahan kali ini, pihak majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sani bin Kamarudin, Penghulu Besar Negeri Perak. Terima kasih kepada para jemputan. Terima kasih kepada datuk-datuk, tintin-tintin, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Tersilap kata, terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis berhenti rehat. Datuk-datuk dan tintin-tintin, tuan-tuan, dijemput ke jamuan ringan di Balai